Contoh, tuan-tuan labuk di satu tempat 100 gram, katakan 100 gram. Maka 100 gram tu kita boleh ambil satu jongkong, contoh. Kita boleh ambil satu jongkong 100 gram. Tapi kita tak mau ambil. Kita letakkan kat kawasan, kat kawan tu biar dia yang simpan mas kita. Maka kalau situasi lagu ni cukup 1 ton, nak kira zakat 100 gram darab dengan mas masa, darab dengan 2.5%, maka itulah kadar zakat yang wajib ke atas kita bagi orang yang melabuk zakat secara maya lah. Tapi tak maya sangat tuan-tuan, dia bukan maya. Pasal mas tu wujud sebenarnya, ataupun disistemkan. Maka boleh kita ambil ataupun boleh kita jual mas yang kita miliki. Tapi kita nak simpan, maka bila simpan cukup 1 ton, maka dikenakan zakat mengikut berapa bilangan ataupun berapa gram yang kita ada. Itu yang pertama. Yang bermasalahnya tuan-tuan adalah bila mana kita labuk di satu tempat, kita pun syok, tak tahulah dia ni patuh syariah ke tak patuh syariah. Bila kita tanya ada tak ada mas, dia kata mas tak ada, tapi mas tu ada dalam sistem. Dia kata mas tu ada dalam sistem. Dan kami ambil harga mas mengikut pada harga mas semasa. Jadi bila cik bos RM100, maka kita akan tengoklah harga semasa berapa, maka cik akan dapat berapa gram. Jadi bila cik nak dapatkan keuntungan ataupun cik nak dapat keluar duit, maka cik akan dapat duit, tapi mas tak akan dapat. Kita tanya mas ada tak? Mas tak ada, dia kata. Maka lagu ni dia disebut sebagai mas fizikal, mas maya. Maka bila mas maya ini tuan-tuan, hukumnya adalah tidak patuh syariah. Tak patuh syariah, maka automatik dia adalah tidak patuh syariah, kerana semua dia hanya sekadar main dalam sistem. Dan inilah banyak yang dimainkan oleh broker-broker forex tuan-tuan. Broker forex banyak guna kaedah ni. Dia main guna harga mah untuk main inilah pelaburan. Maka contoh kata tuan-tuan labuk 30,000, harga emas tengah jatuh, tuan-tuan beli 30,000, tiba-tiba harga emas naik, tuan-tuan jual, tuan-tuan open position, kemudian close position, jual dan beli ataupun buka dan tutup. Kemudian ketika mana close position, tuan-tuan dapat keuntungan, katakan mencecah naik kepada 50,000, daripada 30,000 naik kepada 50,000, maka cukup 1 tahun haul nak kena zakat tak? Kena zakat, maka tuan-tuan buat keluar atas 50,000. Maka zakat tak dikenakan ke atas 50,000, zakat hanya dikenakan ke atas 30,000, iaitulah kita punya pokok sahaja. Keuntungan 20,000 tak boleh diambil kira kerana ia adalah daripada sumber yang tidak patuh syariah. Sama hukum seperti mana forex yang kita bahaskan sebelum ni. Duit pokok tak ada masalah, duit pokok tu duit pencen kita. Mungkin duit daripada kita kumpul, bos tabung dan sebagainya. Maka kita bos 30,000. Tapi seandainya duit pokok tuan-tuan kurang daripada 21,650, iaitulah kadar nisab pada tahun ini, maka tak dikenakan zakat turih. Tuan-tuan, kalau kurang daripada 21,650, contoh 10,000 ya. Tuan-tuan labuk 10,000, untung 1 juta, contoh. Untung 1 juta. Nak bayar zakat 1 juta. Tapi pasal tak patuh syariah, kita ambil duit pokok balik, takat 10,000 ya, maka tak kena zakat atas simpanan, tak kena zakat. Tapi kalau tuan-tuan ada bank-bank simpan simpanan yang lebih daripada nisab, maka kenalah 10,000, tetap kena 10,000 nah. Maksud di sini tuan-tuan ada tabung haji, contoh tabung haji tuan-tuan memang dah ada 100,000. Maksud kata melebihi dah nisab, maka 10,000 tadi kena juga zakat kerana dia di atas kira zakat simpanan. Dia bukan kira atas zakat mah, tapi dia dikira sebagai atas zakat simpanan. Termasuklah kalau tuan-tuan ada 30,000 tadi, 30,000 tu bukan zakat mah tetapi zakat simpanan, kerana pelaburan tadi adalah pelaburan yang tidak sah. Lagu itulah tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah kalau tuan-tuan nak melaburkan duit tuan-tuan kepada pelaburan emas. Tuan-tuan jangan mai tanya saya, ustaz produk ni saya masuk, adakah produk ini dia patuh syariah? Wallahu ta'ala alam, saya akan kata lagu tu. Pasal saya tak tahu, produk ni berlambak tuan-tuan. Dan boleh saya katakan kebanyakannya insya-Allah yang terkenal-terkenal ni semuanya patuh syariah kerana ada badan autoriti yang telah mengeluarkan pensijilan yang patuh syariah lah.